sifat berlawanan, berpasangan. Yang kedua sifat tunggal ataupun tidak berlawanan. Boleh penjawab Ustaz. Boleh jawab ni ramai-ramai Ustaz. Minggu depan kami jawab seorang-seorang. Okey, jadi tuan-puan itulah cabarannya. Mudah-mudahan puan-puan dapat jawab soalan Ustaz. Sekali lagi saya ulang ya. Tadi kita dah bagi tahu dah apa makna sifat lazimah dari segi bahasa. Kita dah bagi tahu apa makna dari segi istilah. Kemudian Ustaz minta pula apakah kategori ataupun berapakah pembahagian sifat lazimah ataupun jenis-jenis sifat lazimah. Jawapannya ada dua je. Yang pertama sifat berlawanan atau berpasangan. Yang kedua sifat tunggal atau tidak berlawanan. Tetapi soalan berikutnya pula, kalau Ustaz tanya ni, berapa jumlah keseluruhan sifat lazimah? 18. Daripada mana puan dapat? Memanglah dalam buku. Tak daripada mana? Daripada jumlah mana tu kita combinekan. 11 di bawah sifat berlawanan, manakala 7 di bawah sifat tunggal. Jadi 11 campur 7 berapa? 18. Itulah jumlah yang kita dapat. Hasil daripada kiraan tadi lah. Jadi tuan-puan, jangan dok tahu sebut tu 18 saja tapi tak tahu daripada mana dapat 18. Kalau Ustaz tanya daripada mana pun dapat tu, daripada buku. Memanglah semua daripada buku. Tetapi sebenarnya 18 sifat tadi gabungan daripada 11 sifat di bawah sifat berlawanan atau tunggal, manakala 7 sifat di bawah berlawanan, manakala 7 tadi sifat tunggal. Jadi 11 campur 7 18, total kesemuanya sifat lazimah. Okey tuan-puan, habis cerita sifat lazimah buat masa ini. Seterusnya, kategori yang kedua sifat uruf namanya sifat ardhiyah. Sebut? Apa makna dari segi bahasa? Sifat tidak tetap ataupun tidak kekal ataupun berubah-ubah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah apa maknanya? Ciri mendatang yang berubah-ubah bagi suatu sebutan huruf. Boleh juga kalau nak ambil apa ayat Ustaz di sini, silakan. Dan kena sambung sikit. Ciri itu ada kalanya terpisah daripada huruf yang menyertainya pula pada keadaan yang lain seperti taqiq, tafkhim, gunnah, izhar, idgham, ikhfa dan sebagainya. Panjang pula ayat Ustaz. Nak buat macam mana? Itu ayat dalam buku. Ingat tak ayat lain Ustaz bagi kat whiteboard? Apa makna sifat ardhiyah dari segi istilah? Silakan. Atas sebab berlakunya hukum tajwid pada huruf tersebut. Itu ayat Ustaz kat whiteboard tu. Jadi tuan-puan, bolehlah guna ayat tersebut. Boleh ke jawab gitu minggu depan? Kalau keluar, tapi kalau tak keluar jangan marah Ustaz pula. Dah tuan-puan, keluar tak keluar tu wallahu a'lam, kita tengoklah minggu depan ya. Tapi kalau keluar itulah jawapannya. Jadi tuan-puan, sekali lagi saya ulang ya, apa makna sifat ardhiyah dari segi istilah? Iaitu ciri yang berubah-ubah yang berlaku pada suatu sebutan huruf atas sebab berlakunya hukum tajwid pada huruf tersebut. Jadi bila sebut hukum tajwid ni banyak ke sikit? Banyak. Itu sebabnya, puan-puan faham tak? Kenapa dalam semester ni ataupun dalam bab sifat huruf ni, kebanyakan ustaz-ustaz dia fokuskan sifat lazimah. Dia tak belajar, dia tak ajar sifat ardhiyah secara detail. Pasal apa? Kalau nak kena belajar, puan-puan kena ulang semula semua hukum tajwid tahap 1, 2 dan 3. Ambil masa lah kan? Itu sebabnya kita hanya fokuskan sifat lazimah saja. Jadi setakat itu sajalah sifat ardhiyah. Tetapi tuan-puan ingat tak? Ingat tak contoh bagi sifat ardhiyah? Ni kalau keluar ni macam mana nak jawab? Ada tak Ustaz bagi contoh sifat ardhiyah? Ada 2 contoh tak silap Ustaz bagi kan? Contoh yang pertama pada huruf ra. Pada perkataan qadirun. Betul? Jadi minggu depan kalau Ustaz tanya apakah contoh sifat ardhiyah, puan-puan kena bagi tahu Ustaz, iaitu sifat ardhiyah yang berlaku pada huruf ra. Perkataan qadirun. Huruf ra tu boleh berubah tak sifatnya? Boleh. Macam mana kita nak ubah sifat dia? Apabila baca wasal dan juga wakaf. Kalau wasal bacaannya macam mana Ji? Qadirun. Run tu dibaca tebal, betul. Tapi kalau wakaf, qadir. Ra tu sudah tukar menjadi nipis. Maka bertukarnya sifat daripada tebal ke nipis, itu namanya sifat ardhiyah. Puan-puan bagi satu contoh macam tu sudahlah minggu depan. Ya? Kalau keluarlah soalan tu. Tapi kalau Ustaz tak minta contoh, tak payahlah bagi tahu. Jadi tuan-puan, itulah kisahnya sifat ardhiyah.
Setakat ni faham ke tidak tu? Ini baru mukadimah tau, cerita sifat lazimah dengan ardhiyah. Hari ni kita nak ulang kaji dulu semua bab sifat huruf ini, lepas tu baru kita bincangkan soalan dalam buku latihan ustaz ya. Okey, jadi mari kita fokuskan kepada sifat lazimah. Tadi pada peringkat awal ustaz tanya, sifat lazimah ni ada berapa jenis? Sifat lazimah ada berapa kategorinya? Ada 2. Kenapa jadi 18 banyaknya? Yang 18 tu jawapannya adalah jumlah sifat lazimah. Lain di soal lain dijawab. Tuan-puan, sifat lazimah ni ada 2 jenis. Ada 2 kategori lah. Yang pertama sifat berlawanan atau berpasangan. Yang kedua sifat tunggal. Di bawah sifat berlawanan ni ada berapa sifat? Di bawah sifat tunggal berapa sifat? Ui, pandai. Kalau keluar ni confirm boleh jawab. Betul lah jawapan tadi. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya tuan-puan, untuk nak menceritakan secara ringkas mengenai sifat berlawanan, maka puan-puan kena refer kepada muka surat 97 dan 98. Andai kata, maknanya belum tentu keluar, aku tak keluar, wallahu alam minggu depan ni. Andai katalah ustaz bertanya kepada tuan-puan, lukiskan gambar rajah sifat huruf berlawanan atau berpasangan. Puan-puan nak kopi yang mana? Muka surat 97 dan 98. Tahun-tahun sudah ada pelajar tak tengok muka surat 98. Dia hanya menyalin muka surat 97 sahaja. Kalau 97 bermakna jawapan tu tidak lengkap. Sebenarnya bila sebut sifat berlawanan ada berapa pasangan kena cerita? Ada 5 pasangan. Okey, jadi tuan-puan kalau minta lukis gambar rajah, puan-puan kena copy serupa macam dalam buku tadi ustaz ya. Okey, mari kita sebut pasangan yang pertama. Apa lawan apa? Hams lawannya jah. Apa makna hams? Nafas. Apa makna jah? Kalau ustaz tukar ayat tu terlepas angin, boleh tak? Untuk hams, terlepas atau tahan angin, boleh untuk jah? Boleh. Napas dengan angin tu samalah. Dan ada setengah kitab dia tulis udara. Dia tulis itu terlepas udara, tertahan udara. Ada. Okey. Setakat ini kalau diminta untuk menyatakan makna ringkas bagi hams dengan jah tadi boleh ya? Okey, bagus. Seterusnya jangan lupa. Setiap kali kita belajar pasangan, tuan-puan kena gunakan berapa huruf Quran? 29 huruf Quran. Dan 29 huruf itu dibahagikan kepada 2. Iaitu hams ada berapa huruf? 10. Jah ada berapa huruf? Kalau ustaz minta nyatakan hurufnya, boleh? Bapa nak rujuk mana? Rujuk talian hayat yang ni. Oi, pandai. Bapa dah ada talian hayat ustaz ni. Apa lagi? Mari kita sebut sama-sama 10 huruf yang berada di bawah sifat hams. Sebut. Kenapalah sebut satu-satu? Kan ustaz ajar sebut 3-3 tuan-puan ni. Sekali lagi ulang. Taha sebut. Khasin shin. Sad fa kaf. Ha. Baru serodok menyebutnya. Ini macam robot yang menyebut. Ha. Macam robot boring dengannya tuan-puan. Okey, tak apalah. Yang penting puan-puan tahu menyebut hurufnya ada berapa? 10. Jadi kalau minggu depan keluar, nyatakan huruf yang mempunyai sifat hams, maka puan-puan kena tulis 10 huruf tadi. Tapi kena ingat, bila menyalin, pastikan ada huruf yang ada titik dan ada huruf yang tak ada titik. Betul? Yang ada titik antaranya huruf ta, huruf kha, huruf shin, huruf fa. Yang tu ada titik, yang lain tak ada titik ya. Alhamdulillah. Jadi minggu depan boleh jawab ya kalau ustaz tanyalah soalan ni. Tapi bagaimana pula bakinya huruf? 19 huruf itu kepunyaan huruf jah. Nyatakan hurufnya sila. Ba, jim, dal, zal, ra, zai, dad, qa, dha, ain, ghin, qaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Alhamdulillah. Ustaz nak tanya, huruf jah dengan huruf ham sama ke? Tak sama. Dan puan-puan tak boleh tukar tau. Dan tak boleh menyamakan ke semua huruf itu. Kalau ulama kata huruf hams tu ada 10, sampai bila-bila lah 10. Tak akan bertukar, tak akan lebih, tak akan kurang. Begitu juga dengan jah. Jadi minggu depan kalau ustaz tanya, apa nyatakan huruf-huruf hams dengan jah, puan-puan boleh jawab? Boleh, insya-Allah. Okey, settle pasangan yang pertama. Dan tuan-puan, kena faham ni. Apabila kita dah habis belajar pasangan satu,
Ini bermakna satu huruf Quran sudah ada berapa sifat, Ji? Satu aja sifatnya. Okey, tolong buktikan pada Ustaz. Nyatakan sifat pertama pada alif. Jauh lajunya. Nyatakan sifat pertama pada ba. Nyatakan sifat pertama pada ta. Nyatakan sifat pertama pada ha. Nyatakan sifat pertama pada hamzah. Nyatakan sifat pertama pada sin. Nyatakan sifat pertama pada mim. Alhamdulillah. Walaupun ambil masa sekejap nak menyebutnya. Pasal kami nak kena toleh kiri kanan, Ustaz. Tuan-puan, mana senang? Toleh kiri kanan ke puan-puan nak tengok banyak muka surat dalam buku tajuk Ustaz? Sudah tentu kiri kanan kan? Yang ni senang. Itu sebab tuan-puan kena ada nota ni. Nak jawab soalan Ustaz minggu depan dengan mudah. Kalau puan-puan tak ada nota ni, puan-puan kena selak buku lah. Dalam buku ada jawapan tapi leceh lah nak menyelaknya satu dua begitu. Jadi tuan-puan setakat ni faham ke tidak yang tu? Dan tuan-puan, sekali lagi saya ulang ya dengan molek-molek, apabila kita selesai belajar pasangan pertama, contohnya tadilah kita dah habis belajar, bermakna kita boleh buat kesimpulan, satu huruf Quran sudah ada berapa sifat? Satu. Contohnya, macam Ustaz tanya tadi, apakah sifat pertama pada alif? Ja. Apakah sifat pertama pada ta? Hams. Dan begitulah seterusnya. Ya, setakat ni faham yang tu? Faham, Alhamdulillah. Kalau faham, ada harapan periksa minggu depan puan-puan lulus. InsyaAllah. Amin. Ustaz kena lulus lah. Ustaz minggu depan kalau tak lulus kami tak dapat sijil Ustaz. Allahu Akbar. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan doanya lulus. Okey, sambung. Pasangan yang kedua. Kali ini melibatkan berapa sifat? 3 sifat. Okey, mari kita sebut. Apa lawan apa lawan apa? Rakhawah, lawannya tawassut, lawannya syiddah. Terima kasih. Apa makna rakhawah? Apa dia tawassut? Apa dia syiddah? Ingat, untuk pasangan kedua, dia melibatkan suara. Kalau pasangan pertama tadi melibatkan udara ataupun nafas. Nafas dengan suara sama ke, Ji? Tak sama. Kalau nafas, keluarnya punca daripada mana? Paru-paru kita. Itu sebab kalau paru-paru pecah, rosak dan sebagainya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita. Tapi kalau suara, adakah puncanya daripada paru-paru? Tak, suara puncanya daripada pita suara ataupun peti suara kita. Peti suara duduk mana? Duduk dekat tengah-tengah tekak kita, kerongkong kita. Inilah Alhamdulillah. Dan kalau rosaklah pita suara kita, peti suara tu rosak, maka bisulah kita. Itu sebab ada OKU yang tak ada suara tu pasal pita suaranya rosak ataupun cacat dan sebagainya. Okey tuan-puan, bagaimana dengan huruf-huruf yang terlibat? Okey, sekali lagi. Kalau tadi kita dah gunakan 29 huruf, kali kedua, untuk pasangan yang kedua, ulama suruh gunakan lagi 29 huruf Quran. Berapa huruf Quran kena guna? 29 huruf. Dan pembahagiannya macam mana? Berapakah huruf rakhawah? Berapakah huruf tawassut? Berapakah huruf syiddah? Oi, pandai macam ni, lulus lah minggu depan periksa Ustaz. Tapi Ustaz takkan tanya itu aja. Senang sangat soalan tu. Jawapannya senang sungguh. Nyatakan huruf yang mempunyai sifat syiddah. Alhamdulillah. Nampak ke hurufnya tu? Nampak. Tapi minggu depan tak tahulah nampak ke tidak. Saya takut minggu depan perempuan tak nampak. Walaupun ada nota, kadang-kadang kita ni menggelabah. Kadang-kadang kita ni nervous. Ustaz saya ni mudah menggelabah lah Ustaz. Berdebar-debar hati saya nak jawab periksa Ustaz ni. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan jangan berdebar-debar. Jangan menggelabah. Puan-puan tenang. Berselawat. Ya, tarik nafas. Dan puan-puan bila Ustaz tanya apakah huruf-huruf syiddah, sekali lagi diulang. Ba, ta, jim. Zal, fa, qaf. Kaf, hamzah. Tu jawapannya kat mana? Kat sini. Jadi semua pelajar kena ada nota ni lah nak mudahkan menjawab soalan. Okey, bagaimana dengan huruf-huruf tawassut? Kalau Ustaz terbalikkan mim nun ra ain lam boleh. Yang tak boleh kalau puan-puan tukar dengan huruf lain. Faham? Ya. Mana? Syiddah ba ta jim. Oh, patutnya tak ada titik. Minta maaf. Silap, ada kesilapan pada nota Ustaz ni. Sepatutnya ba ta jim dal. Dal tu tak ada titik. Tolong buang titik tu. Minta maaf lah. Ya Allah, Ustaz tak perasan. Ya tak ya. Terima kasih Tuhan ya. Okey, sepatutnya ba ta jim dal ta qaf kaf hamzah. Bukannya huruf zal tau. Sebab huruf zal dia hanya mempunyai sifat rakhawah. Jadi tolong buang ya titik pada huruf zal tu.
Huruf dal tu patutnya tak ada titik patutnya. Okey, jadi sekali lagi diulang. Huruf-huruf syiddah adalah ba, ta, jim, dal, ta, qaf, kaf, hamzah. Confirm, muktamad, itulah hurufnya. Manakala huruf tawassut tadi ulang. Ra, ain, lam, mim, nun. Dan pastikan kesemua huruf itu tak ada titik, melainkan huruf nun je ada titik. Huruf lain tak ada titik kat situ ya tuan-puan ya. Okey, seterusnya baki huruf tadi berapa? 16. Maka mesti kepunyaan rakhawah. Sebut huruf rakhawah. Alif, ta, ha, kha, zal, zai, sin, shin, sad, dad, dha, ghin, waw, ha, ya. Alhamdulillah. Betul lah tu 16 huruf. Jadi tuan-puan, nanti minggu depan boleh jawab tak macam tu kalau Ustaz tanya. InsyaAllah Ustaz, doakanlah Ustaz ya. Mudah-mudahan kami dapat menyalin dengan betul. Kadang-kadang ada pelajar, dia kata, oi, ini soalan kacang Ustaz, senang saya nak menyalin ni. Tapi bila menyalin tak betul. Contohnya titik pada huruf tersebut, puan-puan pastikan betul ya. Dan insyaAllah saya sebagai guru yang menyemak jawapan tuan-puan, saya akan tengok betul-betul ada titik ke tak ada titik pada huruf tersebut ya. Okey tuan-puan, setelah kita memahami pasangan yang kedua, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, satu huruf Quran sudah ada berapa sifat? 2 sifat. Okey, cuba khabar kat Ustaz, apakah 2 sifat yang ada pada alif? Jah dengan rakhawah, terima kasih. Apakah 2 sifat pada ba? Jah dengan syiddah. Apakah 2 sifat pada ta? Hams dengan syiddah. 2 sifat pada hamzah? Hamzah. Jah dengan syiddah. 2 sifat pada ya? Jah rakhawah. Terima kasih. Puan-puan, mungkin soalan tu akan keluar. Jadi tuan-puan, kena rajinlah tengok nota Ustaz. Tak ada nota ni, kalau puan-puan hafal, Alhamdulillah. Tapi saya rasa tak mampulah kita nak menghafalnya tuan-puan kan. Ustaz, kami amat memerlukan nota Ustaz. Jadi minggu depan jangan lupa bawa nota tau. Kalaulah ditakdirkan tertinggal nota ni kat rumah, puan-puan patah balik. Ambil kat rumah tuan-puan. Jangan pergi tanpa nota tuan-puan ya. Sebab apa minggu depan kita amat memerlukan talian hayat ini. Okey, settle. Bermakna satu huruf baru ada berapa sifat Ji? 2 sifat. Okey, continue. Sambung kepada pasangan ketiga. Apa lawan apa pula Ji? Isti'la, lawannya istifal. Terima kasih. Isti'la tu apa? Meninggi ataupun tebal. Boleh lah tu, meninggi tebal sama lah tu. Manakala istifal, nipis atau merendah. Dan sekali lagi, 29 huruf Quran digunakan pada pasangan ketiga. Dan ulama' telah bahagikan kepada bilangan berikut. Untuk istilah berapa Ji? Untuk istifal berapa? 22 huruf. Tu dah ada dalam nota Ustaz. Kalau diminta, nyatakan huruf isti'la. Nyatakan huruf isti'la. Kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Nyatakan huruf istifal. Lancarnya menjawab soalan Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kan, dengar molek-molek. Dulu ada pelajar salah jawab. Lain ditanya, lain dijawab. Ustaz kata, nyatakan huruf-huruf istifal. Mula-mula Ustaz tanya, nyatakan huruf isti'la. Betul lah tu, dia tulis kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Betul. Tapi bila Ustaz tanya, nyatakan huruf istifal, dia kata apa tahu? Bakinya 22 huruf. Sabar je lah. Dia tulis itu baki. Baki 22 huruf. Adakah itu jawapan yang Ustaz nak? Bukan. Saya bukan nak minta nombor 22 huruf. Nombor tu saya tak nak. Saya nak huruf-hurufnya apa. Jadi tuan-puan kena tulis huruf. Ini yang kadang-kadang pelajar salah faham. Soalan tu dah terang dah nyatakan huruf. Tapi pelajar hanya sebut nombor saja 22 huruf. Jadi tuan-puan jangan salah jawab tau. Okey, settle. Ini bermakna apabila kita dah habis belajar pasangan ketiga, satu huruf Quran sudah ada berapa sifat? 3 sifat. Cuba khabar kat Ustaz, apakah 3 sifat pada alif? Pandai. 3 sifat pada ba?
Ada yang cepat, ada yang lambat dan dapat jawapan. Ustaz, lambat tu bukan apa Ustaz. Saya nak tengok huruf, mencari huruf kan. Allahu Akbar. Tapi saya rasa tak susah kan. Pasal apa? Nota ni sekeping aja. Tuan-puan tak ada, tak payah selak beberapa muka surat nak mencari jawapan Ustaz. Puan-puan tengok yang ni aja. Okey, cuba teruskan dengan huruf lain pula. Nyatakan 3 sifat yang ada pada sad. Hams. Apa dia? Hams, rakhawa, isti'la. Terima kasih. Nyatakan 3 sifat yang ada pada dhad. Dhad, jah, syiddah, jah, rakhawa, isti'la. Terima kasih. Jadi tuan-puan jangan salah jawab tau. Puan-puan kena tengok betul-betul apakah huruf-huruf yang terlibat dengan sifat hurufnya dan pastikan itulah jawapan. Maknanya tuan-puan bila Ustaz tanya 3 sifat tadi, puan-puan hanya boleh rujuk pasangan 1, 2, 3 aja tau. 1, 2, 3. Sebenarnya kan kalau puan-puan nak dapatkan jawapan senang, puan-puan boleh rujuk yang warna-warni ni sebenarnya. Ya, yang warna-warni ni. Puan-puan ada tak nota ni? Jangan sampai tak ada nota ni. Kena ada, wajib kena ada. Sebab apa? Dengan adanya nota ni dapat kami jawab dengan laju. Ustaz tak ada masalah. Bermakna tuan-puan hanya refer petak 1, 2, 3 je lah. Kalau Ustaz tanya 3 sifat ya. Bagaimana dengan pasangan yang keempat? Mari kita lihat. Pasangan keempat, apa lawan apa pula? Itbaq lawannya infitah. Itbaq itu apa? Melekat. Apa yang melekatnya? Lidah kita lah. Ke bahagian tertentu dalam mulut kita. Maksudnya kata ulama, itbaq ni lebih kepada penggunaan sebahagian besar lidah apabila menyebut huruf-huruf ini. Manakala infitah je, merenggang lidah. Maksudnya tak menggunakan lidah ketika menyebut huruf-hurufnya. Dan sudah tentu apabila masuk pasangan keempat, ulama suruh kita gunakan semua huruf-huruf Quran sekali lagi. Maka 29 huruf Quran dipecahkan kepada jumlah berikut. Berapa huruf itbaq? Berapa huruf infitah? Okey, sebutkan huruf itbaq. Sebutkan huruf infitah. Kha, ra, zai, sin, shin, ain, ghin, fa, qaf, kaf, waw, ha, hamzah. Terima kasih. Lajunya jawab soalan Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan macam tu jugalah apa-apa jawab soalan Ustaz. Ya, insya-Allah. Tapi kan ingat tau, bila menyalin jawapan tu hati-hati. Ada huruf yang ada titik, ada yang tak ada titik. Jadi puan-puan berhati-hati ya. Sebab Ustaz akan kira dia sebagai jawapan. Kalau salah jawapan mesti Ustaz tolak markah lah. Okey tuan-puan. Jadi kalau nak compare, nak bandingkan antara itbaq dengan infitah, mana huruf yang senang disebut? Mana huruf yang senang disebut? Sudah tentu itbaq lah sebab hurufnya 4. Apa dia hurufnya? Sad, dhad, ta, dha. Senanglah kita sebut, betul tak? Tapi kalau infitah 25 huruf banyak. Tapi kan, puan-puan tahu tak? Andai katalah puan-puan tak dibenarkan tengok buku ataupun tak dibenarkan bawa nota ni dalam periksa. Puan-puan tahu tak macam mana teknik untuk kita nak menghafal, nak ingat huruf? Okey, macam saya dulu, saya hafal huruf yang sikit. Saya hafal huruf itbaq. Nak hafal huruf itbaq susah ke senang? Senang aja Ustaz. Tak sampai seminit saya boleh hafal Ustaz. Sekali lagi sebutkan huruf itbaq. Sad, dhad, ta, dha. Betul? Manakala bakinya infitah. Jadi tuan-puan takkan tak ingat huruf-huruf alif bata kan? Jadi itu sebab tuan-puan, tapi tak mengapalah. Macam tuan-puan Ustaz tak sampai hatilah nak buat periksa macam tu. Saya takut nanti ramai yang syahid. Tuan-puan tak belajar dengan Ustaz. Gamaknya seorang je pelajar Ustaz kat depan tu. Jadi saya tak nak peristiwa berulang kembali. Tuan-puan tahu tak? Dulu saya pernah mengajar, pelajar saya seorang je kat depan tuan-puan. Allah uji betul-betul pada saya, uji kesabaran saya. Tapi saya ngajar jugalah nak buat macam mana. Itulah rezekinya pada pelajar berkenaan. Jadi tuan-puan insya-Allah mudah-mudahan di Taman Tun ni tuan-puan tidaklah syahid awal. Sebaliknya puan-puan betul-betul syahid apabila tamat belajar nanti insya-Allah 4 tahap dengan ustaz ya. Okey, settle. Ini bermakna apabila sudah belajar pasangan keempat, maknanya satu huruf Quran sudah berapa sifat? Nak jawab soalan ustaz ni paling senang rujuk yang ni. Rujuk petak-petak ini. Yang banyak-banyak petak-petak tu. Okey. Nyatakan 4 sifat yang ada pada huruf sin. Stop. Tak payah sebut ismat. Ustaz kata 4 sifat. Siapa jawab ismat, ustaz tolak markah. Sebab apa?
terlebih jawab. Puan-puan tahu tak dulu saya periksa, saya ingat lagi sampai hari ni, saya ditolak markah. Elok-elok dapat 100, saya dapat 99. Saya tanya, apa salah saya Ustaz? Saya jawab betul semua. Kamu terlebih jawab. Siapa suruh terlebih jawab? Saya kata jawab 4 aja, kamu jawab 5. Maka saya kena tolak markah. Betul perempuan, ni peristiwa betul berlaku pada saya. Jadi kesimpulannya, kita kena tengok ataupun fahamkan arahan. Kalau ustaz tu minta 4, jawab 4. Kalau ustaz tu minta 5, baru jawab 5. Ya? Dan tuan-puan jangan terkurang, jangan terlebih jawab. Kalau terlebih pun kena tolak. Kalau terkurang, apatah lagi kena tolak markah. Jadi tuan, sekali lagi diteruskan dengan huruf yang berikutnya. Nyatakan 4 sifat yang ada pada alif. Stop. Perlu tak nyatakan sifat yang kelima? Tak perlu, sebab tak ditanya soalan itu. Okey, nyatakan 4 sifat pada hamzah. Oh, cukup setakat itu aja Ismat, jangan sebut. Nyatakan 4 sifat pada huruf ya. Okey, tuan-puan, setakat ni faham ke tidak tu? Cara jawab soalan. Susah ke senang? Senang. Dan nampak dah Ustaz, nampak ada harapan kami nak periksa minggu depan ni dengan Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Okey, tuan-puan, last kali. Puan-puan tak boleh kata, Ustaz, bila kami dah belajar 4 pasangan, maka kami dah merdeka, Ustaz. Belum merdeka lagi, tuan-puan. Pasal apa? Setiap kita kena belajar berapa pasangan? Wajib kena belajar 5 pasangan. Okey, mari continue dengan pasangan kelima. Apa lawan apa pula? Izlaq lawannya ismat. Sekali lagi ulang. Izlaq lawannya ismat. Apa dia izlaq? Kelancaran dah. Apa dia ismat? Okey, sekali lagi, huruf-huruf Quran tu digunakan. 29 huruf Quran dipecahkan kepada jumlah berikut. Untuk izlaq, berapa hurufnya? Sebut. Pandai. Huruf ismat. Sebut. Bagus. Ada harapan boleh jawab soalan Ustaz minggu depan. Ya. Kalau Ustaz tanya huruf, puan-puan kena nyatakan huruf tau. Dan puan-puan jangan sebut jumlah aja. Ustaz tanya, nyatakan huruf ismat. Tiba-tiba 23. 23 je jawapannya. Hurufnya mana? Tak ada. Kena nyatakan huruf. Okey tuan-puan. Apabila selesai kita belajar pasangan kelima, maka kesimpulannya, satu huruf Quran sudah ada berapa sifat? Dan kata ulama, 5 sifat itu adalah paling minimum. Paling sikit pada huruf Quran. Maknanya tuan-puan, maha hebat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan huruf-huruf Quran itu sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Macam kita ni banyak tak sifat? Kita banyak Ustaz, lebih pada 5 Ustaz. Tapi huruf Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ada 5 saja sifat. Paling kurang tau. Tak kurang daripada 5. Tapi dia akan lebih daripada 5 huruf-huruf yang tertentu nanti. Okey, tuan-puan, mari kita fokuskan 5 pasangan tadi. Ini bermakna satu huruf Quran sudah ada 5 sifat. Okey, sebutkan 5 sifat yang ada pada huruf tha. Tha. Hams, rakhawah, istifal, ismat. Maka tuan-tuan barulah boleh jawab sampai petak nombor 5. Okey, teruskan. Nyatakan 5 sifat yang ada pada ain. Tawassut, istifal, infitah. Pandai juga. Nyatakan 5 sifat yang ada pada waw. Stop. Nak sebut lin tak? Tak payah, sebab lin tu sifat istimewa, sifat special. Jadi yang Ustaz tanya tadi sifat berlawanan saja, maka sebut 5 aja. Dan saya menyeru kepada tuan-puan, kepada kita yang tak berapa nampak mata rabun dan sebagainya, terutama siapa-siapa yang rabun dekat tu, tuan-puan bawa lah pembaris minggu depan. Bawa pembaris, puan-puan tandakan macam ni. Tanda macam ni. Jadi kita nampak lah apakah jawapan bagi setiap sifat huruf tersebut. Ya, untuk keselamatan tuan-puan. Kadang-kadang kalau kita tengok macam ni, mata dah lah rabun. Tuan-puan, kadang-kadang kita salah petak. Ada. Berlaku pada tahun sudah. Pelajar tersalah petak. Dah elok. Sifat yang pertama, kedua tu betul. Masuk sifat ketiga, 4, 5 salah. Jadi tuan-puan, kenapa salah? Saya ingat mungkin pelajar tersebut dia tersalah tengok petak. Sepatutnya petak yang sebenarnya
pada baris yang sama. Puan-puan tak boleh tengok petak yang lain. Okey, seterusnya soalan berikutnya, nyatakan 5 sifat yang ada pada ra. Ra. Stop sampai izlaq saja. Okey, tiba-tiba ustaz tukar soalan. Nyatakan sifat berlawanan yang ada pada huruf ba. Puan-puan faham tak? Soalan ustaz tadi saya tukar. Mula-mula ustaz tanya, nyatakan 5 sifat yang ada pada huruf ini. Lepas tu ustaz tukar kepada, nyatakan sifat berlawanan pada huruf ini. Sebenarnya soalan ditukar, tetapi jawapan tu sama je. Tuan-puan, nampak tak? Puan-puan faham tak ni? Okey, sekali lagi ya. Dengar. Mula-mula tadi kan ustaz tanya, nyatakan 5 sifat yang ada pada alif. Okey, sekali lagi jawab. Infitah, ismat. Betul lah tu. Tapi tiba-tiba ustaz tukar soalan. Nyatakan sifat berlawanan pada alif. Jawapannya sama macam tadi. Allahu Akbar. Kadang para pelajar ni bila lain je soalan ustaz, hari tu ustaz tanya lain. Yang ni ustaz tanya lain. Sebenarnya sama je jawapannya. Jadi tuan-puan ingat tau, bila ustaz tanya sifat berlawanan, puan-puan hanya boleh jawab 5 sahaja. Faham ya? Tak lebih tak kurang pada 5 ya, sifat pada setiap huruf Quran. Ya, tak apa. Itu bukan belit-belit. Itu namanya teknik soalan. Teknik soalan. Dan saya sebagai guru kena pandailah buat soalan supaya puan-puan pandai untuk menjawabnya nanti insya-Allah. Tapi kalau puan-puan pening, puan-puan angkat tangan tahu. Minggu depan angkat tangan, bukan minta panadol dengan ustaz. Puan-puan angkat tangan, puan-puan tanya dengan ustaz. Ustaz, saya tak faham soalan ni, ustaz minta apa? Tanya dengan ustaz. Boleh? Minggu depan saya jaga periksa. Saya dengan Hajar Farah jaga periksa tuan-puan. Ya, insya-Allah puan-puan. Tak ada ustaz lain jaga periksa. Kalau saya panggil ustaz lain, nanti puan-puan lagi takut nak jawab soalan. Allahu Akbar. Tak payah panggil ustaz lain lah tuan-puan. Ya, cukup sekadar memadai ustaz dan juga admin kita bantu ya untuk kita jawab soalan. Okey tuan-puan yang dirahmati Allah, setakat ni faham tak yang tu? Okey, ustaz cuba bagi soalan lain ustaz. Mana tahu keluar minggu depan lah periksa. Okey, dengar molek-molek. Okey. Kemungkinan besar juga ustaz tanya soalan begini. Okey. Tadi puan-puan jawab nyatakan sifat berlawanan pada alif. Betul? Lepas tu ustaz tanya pula, nyatakan sifat berlawanan pada huruf ba. Kalau ba apa sifat berlawanan dia? Syiddah, istifal, infitah, izlaq. Okey, dengar molek-molek. Soalan ini mungkin keluar. Nyatakan perbezaan sifat berlawanan pada alif dengan ba. Apa sifat berlawanan pada alif dan ba? Okey, nak jawab soalan ni Ji, nak jawab soalan ni tuan-puan kena nyatakan satu-satu dulu. Maknanya puan-puan kena jawab huruf alif dia ada rakhawah dengan ismat. Manakala ba syiddah dengan izlaq. Maknanya perbezaannya pada petak nombor berapa? Nombor 2 dan 5. Itulah jawapannya. Boleh jawab? Okey, mari kita teruskan dengan soalan berikutnya. Okay. Nyatakan. Okey, dengar. Nyatakan perbezaan sifat antara hamzah dengan ya. Hamzah dan ya. Hamzah dia ada syiddah, ya dia ada rakhawah. Cukup. Berapa perbezaannya? Satu saja perbezaan. Pada 2-nya satu je. Yang 2 tadi alif dengan ba. Tuan-puan jangan salah jawab. Okey. Apakah perbezaan sifat berlawanan bagi waw dan ha? Waw dan ha. Okey. Puan, nanti kejap. Waw dia ada jah. Waw dia ada jah dengan apa pula hams pula. Waw dia ada jah saja. Manakala ha ada hams. Itu je lah bezanya tuan-tuan. Ustaz, bukankah waw tu ada lin? Saya tak tanya sifat tunggal. Saya tanya sifat berlawanan. Kena fahamkan soalan ustaz tu. Okey tuan-puan, seterusnya. Apakah perbezaan sifat antara huruf ra dengan zai? Perbezaan sifat berlawanan antara ra dengan zai. Ra dia ada tawassud dengan izlaq, manakala zai
Ada rakhawah dengan ismat. Oi, pandai Ustaz. Kalau Allah tak ada nota ni Ustaz, confirm kami tak boleh jawab Ustaz. Sifat berlawanan Allahu Akbar. Bila tak jawab, jawabnya kami syahid lah Ustaz. Tuan-puan, nampak tak? Itulah cabarannya kita belajar sifat huruf. Dan dulu masa saya belajar, tuan-puan, saya tak boleh bawa nota. Habis tu saya bawa apa? Bawa diri sendiri. Bawa diri je datang ke Dewan Ujian. Dan tuan-puan semua kena hafal belaka. Dulu kita muda lagi, tak apalah tuan-puan. Boleh ingat. Sekarang ni kita dah berumur, ya Allah. Nak ingat satu sifat pun payahlah Ustaz. Ya Allahu Akbar. Jadi itu sebabnya, itu sebabnya Ustaz bagi talian hayat untuk puan-puan jawab soalan Ustaz. Puan-puan setuju tak apa yang Ustaz buat ni? Setuju sangat. Alhamdulillah. Bila setuju, tuan-puan setuju, Ustaz setuju, maknanya kita redha meredai. Bila redha meredai, maka tidak timbul dosa di situ. Alhamdulillah. Kita belajar ni, kita tak naklah berdosa tuan-puan. Meniru, asyik meniru je dan sebagainya. Tapi kalau puan ada izin daripada guru, Ustaz izinkan puan-puan tengok nota atas sebab-sebab tertentu, maka itu tidak menimbulkan dosa pada kita. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana memahami situasi keadaan diri kita pada waktu ini. Alhamdulillah. Sama-sama. Okey tuan-puan, itulah antara bentuk soalan yang Ustaz akan tanya. Maybe Ustaz tanya nyatakan sifat berlawanan. Seperti mana soalan tadi. Maybe juga Ustaz tanya perbezaan sifat berlawanan bagi huruf-huruf tertentu. Jadi tuan-puan kena refer nota ini ya. Sebenarnya puan-puan boleh juga refer nota ini, boleh refer pada buku tajwid boleh, tapi susah sikit lah, lambat sikit jawab. Tapi kalau tengok nota ni senang kita nak jawab. Okey, settle untuk sifat berlawanan ataupun berpasangan. Setakat ni ada soalan nak tanya tak? Kalau keluar soalan macam ni, ni kalau keluar soalan macam ni, puan-puan boleh jawab tak? Nyatakan makna sifat berlawanan berikut, sifat huruf berlawanan berikut. Okey, sebagai contoh, nyatakan makna infitah. Infitah. Merenggang. Apa yang merenggang? Merenggang lidah. Jangan merenggang aja perempuan. Sulitlah merenggang lidah. Nyatakan makna izlaq. Izlaq. Kelancaran lidah. Nyatakan makna isti'la. Tebal atau meninggi. Nyatakan makna jah. Iya, terima kasih. Nyatakan makna lin. Lembut. Nyatakan makna hams. Dah cukuplah tu, kesian puan-puan selak sana selak sini mencari jawapan. Tuan-puan tak mengapa. Mungkin juga Ustaz tanya soalan begitu. Jadi tuan-puan, saya rasa soalan tadi tu direct aja, puan-puan boleh jawab kan. Cuma puan-puan kena carilah jawapan dalam buku ya. Apa makna bagi sifat-sifat huruf tadi. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan puan-puan boleh jawab. Okey, settle. Settle yang tu, mari kita berpindah kepada kategori yang kedua. Ya aja. Ya, kena ikut urutan lah seperti mana yang ada dalam nota Ustaz sebaik-baiknya. Tapi kalau tak ikut urutan pun tak mengapa. Tapi untuk memudahkan saya nak menyemak jawapan, ikut urutan. Kalau tidak saya pula termenung lama-lama. Saya termenung lama tuan-puan. Dan tuan-puan, itu sebabnya antara cabaran Ustaz menanda paper, tahap 4 ni paling lama sikit Ustaz ambil masa nak menanda paper. Sekarang sampai tengah malam, sampai pukul 2, 3 pagi nak menanda paper, nak siapkan tu. Lama-lama pening juga saya tuan-tuan, tengok banyak sangat jawapan dan jawapan pun kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama. Ya tak sama itulah Ustaz cari kesilapan ataupun kesalahan dalam jawapan masing-masing. Okey, settle. Jadi kategori yang pertama, sifat lazimah ni adalah sifat berlawanan tadilah yang kita dah belajar, yang kita dah bincang. Okey, seterusnya kategori yang kedua, sifat apa pula? Tunggal. Okey, rupa-rupanya sifat tunggal tu apa? Apa makna sifat tunggal dari segi bahasa dan istilahnya? Dari segi bahasa, sifat tunggal adalah sifat istimewa. Itu nanti dulu, jangan jawab berikutnya. Dari segi bahasa, sifat tunggal tu sifat yang istimewa. Sifat yang special. Dari segi istilah? Satu bunyi lantun. Mana pula tu? Tuan-puan, apakah makna sifat tunggal? Puan-puan jawab mengikut ni. Apa yang Ustaz tulis dekat nota Ustaz ni. Puan-puan tengok, nampak ni. Sifat tunggal itu adalah sifat yang istimewa. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, bacalah tu sifat istimewa yang hanya ada pada huruf hijaiyah tertentu sahaja. Itu dari segi istilah. Kemudian boleh tambah juga, ia sebagai tambahan kepada sifat huruf berlawanan
atau berpasangan sebelum ini. Boleh jawab gitu. Jadi tuan-puan faham tak? Kalau Ustaz tanya sifat tunggal dari segi bahasa apa makna tadi? Sifat yang istimewa. Stop. Setakat itu je jawapannya. Tapi kalau Ustaz tanya makna sifat tunggal dari segi istilah, sifat istimewa yang hanya ada pada huruf hijaiyah tertentu sahaja. Ia sebagai tambahan kepada sifat huruf berlawanan atau berpasangan sebelum ini. Itulah jawapannya. Ada tak jawapan tu? Tak ada? Ada dekat sini. Perempuan, la ilaha illallah. Okey, sabarlah Ustaz je ngajar kami. Memang saya dah lama sabar tuan-puan. Ya. Okey, mari kita teruskan. Rupa-rupanya sifat tunggal ni ada berapa jumlahnya, totalnya? Ada 7. Dimulakan dengan apa? Qaqalah. Lepas tu? Safir. Lagi? Terus? Lagi satu? Cukuplah tu. 7. Walaupun ada sebagian ulama' yang lain, ada juga ulama' mengatakan ada 8. Yang 8 tu disebut sebagai ghunnah. Ada setengah kitab ditulis 8. Tapi Ustaz perhatikan kebanyakan majoriti kitab ditulis 7. Sekadar 7 saja sampai kepada lin. Itu sebab Ustaz ambil 7. Lin. Sebab majoriti ulama' mengatakan 7. Tapi ada juga setengah ulama' menambah satu lagi, iaitu sifat ghunnah. Okey tuan-puan, apapun setiap sifat huruf yang kita sebut tadi, faham tak maknanya apa? Okey, apa makna qaqalah? Apa dia safir? Apa dia tafasyi? Apa dia istitalah? Inhiraf? Takrir? Lin? Oi, pandai. Cuma berhati-hati jawab soalan Ustaz pada soalan inhiraf tadi. Dulu ada pelajar jawab salah. Dia nak tulis melancong, dia tulis melancong. Lah, apa yang melancong ni tuan-puan? Melancong tu kita pergi travel, kita pergi berjalan tuan-puan. Bukan melancong tetapi melencong. Jadi jangan salah ejaan. Kadang-kadang kita ni seronok sangat jawab soalan. Ustaz senang sangat soalan Ustaz ni, saya copy aja. Ya, tapi bila copy tu salah pula di copynya. Okey, tuan-puan berhati-hati dengan soalan Ustaz tadi. Dan bukan sekadar itu saja. Setiap huruf, setiap qalqalah huruf-huruf setiap sifat huruf tadi mempunyai huruf-huruf yang tertentu sahaja. Betul? Okey, kita mulakan dengan qalqalah. Berapa hurufnya? Sebut. Safir. Dia 3 huruf. Tafasyi. Istitalah. Inhiraf. Takrir. Lin. Ingat, kena sebut waw mati, ya mati. Siapa sebut waw dengan ya saja tak tepat. Dia kena sebut mati. Sebab apa? Selagi tak nampak mati pada waw dengan ya, maka tak layak disebut sebagai lin. Dia kena nampak mati pada dia. Itu sebabnya dulu, Bapa ingat tak masa tajuk tahap 2, Ustaz ajar mat lin. Mat lin, puan-puan hurufnya berapa mat lin? 2, apa dia? Waw mati, ya mati. Terima kasih. Jadi itu sebabnya, wujudnya hukum mat lin atas sebab asal usul huruf waw mati dengan ya mati itu mempunyai sifat lin. Okey tuan-puan. Ya. Tidak. 3/4 bulan. Dalam nota ni komputer biasalah. Beda komputer tu kadang-kadang dia tak boleh nak ikut kita punya pergerakan. Jadi tuan-puan, dekat sini tanda matinya sebenarnya 3/4 bulan. Ya, dalam buku. Tuan-puan, tanda mati ni bentuk macam mana? C terbalik. Yes, C terbalik. Kalau C terbalik, bulat penuh ke 3/4 bulat je? 3/4 ya, tak sampai bulat penuh. Jadi puan-puan, yang tu puan-puan kena ni, tapi tak apalah. Sekiranya tuan-puan tersalah sedikit yang tu tak apa, Ustaz maafkan. Sebab kita sekarang ni bukan belajar tanda bacaan. Kita nak belajar tentang sifat huruf. Jadi tuan-puan, cuma pastikan huruf waw dengan ya tu ada tanda mati. Okey. Soalan saya, kemungkinan saya bertanya begini. Nyatakan sifat istimewa, sifat tunggal yang ada pada huruf nun. Sifat tunggal yang ada pada nun. Jawabnya tak ada. Kenapa lambat sikit jawab tu? Ustaz mau cari jawapan Ustaz. Sebenarnya kan tuan-puan, dekat sini tadi puan-puan dah boleh jawab. Adakah Ustaz tulis nun kat situ? Tak ada. Maka jawapannya tak ada. Nyatakan sifat tunggal yang ada pada ra. Ra. Dia ada inhiraf dengan takrir. Kat mana dapat jawapan? Sama ada kat sini je ataupun kat sini pun ada juga jawapannya ya. Jadi tuan-puan, bila sebut sifat tunggal, tuan-puan kalau tengok yang ni, tuan-puan kena rajin tengok petak nombor 6 dengan 7.
Petak berapa? 6 dengan 7. Sekali lagi diulang. Nyatakan sifat tunggal pada huruf ra dan takril. Nyatakan sifat tunggal pada sin. Safir. Nyatakan sifat tunggal pada huruf tha. Tha. Jawab tak ada. Cepat sikit jawab. Nyatakan sifat tunggal pada dhad. Istifala. Nyatakan sifat tunggal pada shin. Shin. Tafasyi. Nampak tu jawab depan ustaz pun salah. Macam mana jawab minggu depan? Tuan-tuan ya. Okey, tak apa. Ustaz, bukan salah apa. Saya tersasul. Salah tengok tu. Okey. Jadi huruf shin tadi sifat tunggalnya tafasyi. Manakala sad sifat tunggalnya safir. Manakala qalqala. Apa pula tak ada. Itu qalqala. Qalqala. Apakah sifat tunggal pada dha? Tak ada. Sifat tunggal pada ain. Sifat tunggal pada fa. Sifat tunggal pada qaf. Sifat tunggal pada lam. Sifat tunggal pada waw mati. Lin. Sifat tunggal pada hamzah. Sifat tunggal pada ya mati. Terima kasih. Lajunya jawab. Alhamdulillah. Saya yakinlah minggu depan puan-puan boleh lulus periksa ustaz. Dan ingat, markah penuh minggu depan 30 saja tahu. 30. Kalau hari itu 40 markah makhraj huruf, kali ini 30 markah saja. Markah penuh. Maknanya kalau nak lulus kena dapat 15 ke atas. Baru lulus markahnya ya. Saya doakan mudah-mudahan minggu depan puan-puan berupayalah untuk hadir ya. Untuk jawab soalan ustaz insya-Allah. Okey tuan-puan, ini bermakna apabila kita dah habis belajar sifat tunggal, ini bermakna satu huruf minimum tadi sudah ada 5 sifat di bawah sifat berlawanan. Tetapi bila tambah dengan sifat tunggal, maybe satu huruf Quran ada 6 sifat. Dan maybe juga ada 7 sifat. Dan cuba bagi tahu ustaz, apakah satu-satunya huruf Quran yang mempunyai 7 sifat? Apakah huruf Quran yang mempunyai 6 sifat? Cari. Terus. Lagi. Apa huruf? Baik. Puan-puan. Okey, dengar. Okey, tadi soalan saya, nyatakan huruf yang mempunyai 7 sifat, jawapannya ra sahaja. Ingat tahu, ra sahaja. Ni kalau keluar dalam periksa minggu depan, jawab ra sahaja. Nyatakan huruf yang mempunyai 6 sifat, tuan-puan boleh tengok huruf-huruf yang mempunyai sifat sampai petak nombor 6. Antaranya huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf apa ra pula? Ra tak boleh. Ra sudah 7 sifat tadi. Zai, lagi sin, shin, sad, dad, ta, qaf, lam, waw mati, ya mati. Dah cukup. Boleh ke jawab soalan di minggu depan? Macam keluar pula soalan di minggu depan. Wallahu alam. Kalau keluar jawab begitu. Tapi tuan-tuan kena teliti lah. Apakah huruf yang mempunyai 7 sifat, 6 sifat dan juga 5 sifat. Huruf yang mempunyai 5 sifat? Nyatakan huruf yang mempunyai 5 sifat? Yes. Jawablah semua huruf hijaiyah. Habis cerita. Semua huruf hijaiyah minimum ataupun paling basic dia ada berapa sifat? 5 sifat. Tetapi dalam semua huruf hijaiyah nanti ada beberapa huruf tertentu yang mempunyai 6 sifat ataupun 7 sifat. Setakat ni okey tu? Nampak? Alhamdulillah. Saya seronok tuan-puan datang hari ni. Pasal apa minggu depan nak periksa. Jadi tuan-puan biasanya bila ujian ni saya yang lebih-lebih berdebar tuan-tuan. Pasal apa? Saya nak tahu faham tak faham apa yang saya ajar selama ni pada tuan-puan. Tapi saya yakin tuan-puan insya-Allah boleh memahami. Jadi lepas minggu depan, dengar molek-molek. Lepas minggu depan, tuan-puan saya akan ajar bab yang baru pula iaitu kalla bala na'am diikuti dengan qiraat bacaan. Untuk kalla bala na'am ni dia lebih kepada kita memahami tafsir, memahami makna ayat yang kita baca yang melibatkan perkataan kalla, bala dengan na'am. Nanti kita belajar pada bulan November nanti insya-Allah. Okey tuan-puan, mari kita semak. Okey, saya rasa cukuplah sekadar itu ulang kaji kita dalam bab sifat huruf. Mari kita semak jawapan latihan kita boleh? Muka surat 80. Sila buka buku tajuk ustaz, buku latihan, muka surat 80. Yang ni puan-puan dah buat ke belum ni? Siapa belum buat ni buat selalulah jawapannya. Tulis selalu pada jawapan, pada kertas, nanti boleh jadikan rujukan. Muka surat 80. Sebelum tu muka surat 79, muka surat 79 dan 78,
Sesiapa yang dah buat nanti boleh hantar pada ustaz pada hari ini. Nanti saya semak, minggu depan boleh gunakan sebagai jawapan. Okey, hari ini saya nak kita bincangkan muka surat 80. Okey, tajuk di atas merujuk kepada sifat huruf berlawanan dan sifat huruf tunggal. Okey, arahan soalan apa? Nyatakan semua sifat huruf berlawanan dan sifat huruf tunggal bagi huruf ini. Jelas tak? Bermakna tuan-puan paling kurang kena nyatakan berapa sifat? 5. Paling banyak? Maybe 6, maybe 7. Okey, tengoklah hurufnya apa. Okey, kita mulakan dengan huruf fa. Okey, puan-puan rujuk nota ustaz yang ni nak dapatkan jawapan. Nyatakan sifat huruf berlawanan dan tunggal. Huruf fa. Hams, rakhawah, istifal, izla. Cukup. Untuk huruf fa, dia tak ada sifat tunggal. Betul? Jadi, kurungan apa? Makna dia tu? Tak payahlah ustaz tak tanya. Kalau ustaz tanya baru jawab. Jadi ustaz tak tanya. Jawab dalam bahasa Arabnya saja, ya. Tapi kalau ustaz minta tanya apa maknanya baru puan jawab makna, ya. Jadi kalau puan jawab juga makna tak ada markah. Sama je markahnya. Okey tuan-puan, sekali lagi diulang, ingat huruf fa dia tidak ada sifat tunggal. Dia hanya ada sifat berlawanan sahaja. Sekali lagi diulang. Hams, rakhawah, istifal, infitah. Stop. Setakat itu aja 5 sifat. Okey, soalan yang kedua. Jim. Syiddah, istifal, infitah. Lagi satu. Qalqalah. Yes. Bermakna huruf jim ada berapa? Ada 6 sifat. Mesti ada kat situ. Siapa yang kurang daripada 6, ustaz tolak markah. Ataupun markahnya tidak penuh. Okey, seterusnya shin. Hams, rakhawah, istifal, infitah, ismat, dan tambah lagi satu tafashi. Terima kasih. Bermakna huruf shin dia ada sifat tunggal tak? Ada, iaitu tafashi tadi satu je lah. Alhamdulillah. Seterusnya huruf ghin. Rakhawah, isti'la, infitah, ismat. Stop. Berapa? 5 saja. 5 tu di bawah tajuk apa? Sifat berlawanan lah, bukan sifat tunggal, ya. Sebab huruf ghin tak ada sifat tunggal. Tahniah tuan-puan. Seterusnya sada. Itbaq, ismat. Tambah lagi satu, sofir. Terima kasih Ji, pandai. Sofir tu sifat apa? Tak, di bawah tajuk sifat apa? Sifat tunggal. Manakala yang 5 tadi di bawah tajuk sifat berlawanan. Okey, next. Dha. Ja, rakhawah, isti'la, itbaq, ismat. Terima kasih. Hanya 5 saja. Seterusnya tha. Hams, rakhawah, istifal, infitah, ismat. Stop. Yang terakhir mim. Infitah, izla. Terima kasih. Tuan-puan boleh ke jawab macam ni? Kalau boleh, minggu depan ada harapan untuk jawab soalan ustaz, insya-Allah. Amin. Jadi inilah antara bentuk soalan yang tuan-puan kena boleh jawab pada minggu depan, ya. Okey tuan-puan, sebelum kita teruskan, saya nak kita bincangkan ni soalan ujian ataupun pra ujian muka surat 128. 128. Dan sampailah muka surat 130. Mari kita bincangkan sekejap, mungkin ada kena-mengena dengan soalan minggu depan. Tuan-puan, nampak tak muka surat 128, buku Ustaz warna merun ni? Okey, ready? Soalan 14, tiba-tiba je 14. Sebab apa? Sambungan kepada soalan yang berikutnya. Dulu, tuan-puan tahu tak? Dulu saya combinekan tau. Saya gabungkan ujian makhraj huruf, sifat huruf, kala bala na'am, qiraat bacaan Ustaz combinekan. Bila Ustaz combinekan begitu, ya Allah, tuan-puan, ramai pelajar yang stres. Ramai pelajar yang migrain dan sebagainya tuan-puan. Pasal apa banyak sangatlah soalan, banyak sangat bab lah Ustaz. Maka akhirnya saya pecahkan kepada 3. Jadi tuan-puan, saya rasa yang ni lagi senang untuk tuan-puan jawab. Jadi tuan-puan, soalan yang pertama ataupun soalan 14 tu, dengar. Huraikan makna sifat huruf beserta contoh-contohnya. Bila Ustaz tanya soalan umum macam ni, maka tuan-puan kena jawab sifat huruf itu maknanya dari segi bahasa dan istilah. Dan contohnya seperti mana yang kita sebut sebelum ni lah. Jadi tuan-puan, saya rasa tak perlu kita jawab lah ni. Saya cuma bagi clue kepada tuan-puan untuk jawab. Tuan-puan jawab mengikut apa yang Ustaz nak tadi, iaitu makna dari segi bahasa, makna dari segi istilah, dan contoh-contohnya banyak tak?
banyak. Antaranya tebal nipis, melantun, berdesir, lembut dan sebagainya. Itulah contohnya ya. Okey, kemudian huraikan secara ringkas mengenai sifat lazimah berserta dengan contoh. Puan, sifat lazimah tu apa? Sifat lazimah. Sifat yang tetap, apa berlawanan pula. Sifat tetap ataupun tidak berubah. Yang mesti ada pada huruf Quran. Dan contohnya apa? Sifat lazimah contohnya apa? Contoh sifat lazimah apa? Lah, kenapalah senyap? Hams lawannya ja, rakhawah lawannya tawasud, lawannya syiddah, isti'la lawannya isti. Contohnya banyak dalam nota ustaz. Itulah contohnya sifat lazimah. Sifat lazimah ada berapa totalnya? Innalillah. Sifat lazimah total jumlahnya berapa? 18. Jadi tuan-puan bebas menyebut apa saja sifat, itu semua di bawah tajuk sifat lazimah. Dah, sebut sebahagiannya sahaja ya. Kalau ustaz kata ustaz ruang petak pun tak banyak, maka sebut sebahagian saja. Tapi kalau saya kata nyatakan semua sifat lazimah, maka kena sebut semualah. Tapi biasanya saya tak keluarkan semua. Saya minta sebahagian saja. Okey, soalan berikutnya muka surat sebelah 129, huraikan secara ringkas mengenai sifat ardhiyah berserta contoh. Sifat ardhiyah tu apa? Sifat tidak tetap, tidak kekal ataupun berubah-ubah. Betul? Okey. Tuan-puan kata ulama, dengar. Sifat ardhiyah itu adalah sifat yang berubah-ubah, yang berlaku pada huruf Quran atas sebab adanya hukum tajwid pada huruf tersebut. Berlakunya hukum tajwid pada huruf tersebut. Contohnya macam huruf ra lah pada perkataan qadirun. Ingat tak huruf ra pada qadirun yang sebelum ni Ustaz tunjukkan? Maka sifat dia boleh berubah sekiranya dibaca wasal dan juga waqaf pada dia. Okey, seterusnya. Contohnya huruf ra tadilah ataupun huruf lain pun ada juga. Okey, soalan berikutnya. Nyatakan dua kategori sifat lazimah. Dua kategori sifat lazimah. Sifat berlawanan dan sifat tunggal. Itulah dua kategorinya. Okey. Lukiskan saya ringkas gambar rajah. Ini puan-puan faham lah. Puan-puan seperti mana puan-puan dalam buku tajuk Ustaz tu kopi je lah. Gambar rajah, sifat huruf, berlawanan ataupun berpasangan. Okey. Ya, gambar rajah. Semua kena. Semua kena salin. Ustaz besarnya, banyaknya kena salin. Puan-puan kecilkanlah sikit tulisan. Ya. Okey tuan-puan. Jadi minggu depan bawa pen, bawa pembaris, bawa pensel, bawa pemadam, bawa pengasah tuan-tuan perempuan supaya senang kita, ialah pengasah pensel lah supaya tuan-tuan perempuan tahu patah dan sebagainya. Okey, seterusnya muka surat 130, sikit lagi ni 19, nyatakan makna sifat hams dan huruf-hurufnya. Sifat nafas atau udara. Okey, hurufnya? Hurufnya 10. Sebut hurufnya. Iya, puan-puan kena refer nota ustaz yang ni baru boleh jawab. Okey. 20. Nyatakan makna sifat isti'la dan huruf-hurufnya. Apa makna isti'la? Tebal atau meninggi. Hurufnya kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Bukan kaf, qaf. Jangan salah sebut. Soalan berikutnya. Nyatakan makna sifat tawassut dan huruf-hurufnya. Tawassut itu maknanya pertengahan suara. Hurufnya 5. Ra, ain, lam. Iya, terima kasih. Soalan berikutnya. Nyatakan makna sifat isbaq dan huruf-hurufnya. Melekat lidah. Hurufnya. Terima kasih. Seterusnya ada 4 huruf aja Ji. Tuan, jangan terlajak pula hurufnya. Ya Allah, seronok jawab semua banyak pula huruf kat situ. Tuan-puan 4 huruf aja tahu. Okey, seterusnya nyatakan makna sifat izlaq dan huruf-hurufnya. Kelancaran lidah, hurufnya 6. Ba, ra, fa, lam, mim, nun. Terima kasih. Okey. Kemudian soalan saya. Seterusnya 24. Nyatakan semua sifat bagi huruf ra dan dhad. Apakah sifat pada ra? Ni, rujuk yang ni. Sekali lagi diulang, dengar. Macam salah je jawapan tu tuan-puan.
Okey, dengar soalan Ustaz. Nyatakan semua sifat bagi huruf ra dengan dad. Apakah sifat yang ada pada ra? Tuan-tuan jawab yang ni. Rujuk yang ni. Okey, kita ada jah, tawassut, istifal, infitah, izlaq, inhiraf dan takrir. Betul. Itu jawapannya Ji ya. Maknanya Haji kena rujuk yang ni tau. Ya, minggu depan kalau keluar soalan ni. Okey, nyatakan semua sifat huruf dad. Isnad, istitalah. Jangan lupa. Kadang-kadang pelajar lupa yang istitalah tu. Dia sebut 5 je. Istitalah tak sebut. Maka markahnya kurang. Okey, muka surat sebelahnya tu. Sikit lagi tu. Nyatakan persamaan sifat huruf yang terdapat pada mim dan nun. Apa persamaan dia? Okey, dengar molek-molek. Tengok sini. Mim dengan nun. Persamaannya adalah pada semua sifat itu. Betul? Semua sifat berlawanan tu sama je. Di mana kedua-dua huruf ini mempunyai sifat jah, tawassut, istifal, infitah. Sama tak? Maka itulah persamaan padanya. Mungkin keluar soalan macam ni. Ustaz ni semua mungkin berlaku. InsyaAllah tuan-tuan. Itulah kaedah soalan Ustaz. Soalan berikutnya. Nyatakan perbezaan sifat huruf yang terdapat antara sin dan shin. Okey, jangan jawab begitu. Jangan jawab begitu, puan. Tuan, kena jawab begini. Huruf sin dia ada sifat apa? Safir. Huruf shin beza tak? Itulah perbezaannya. Kena tulis huruf dululah. Kena tulis huruf, lepas tu apa sifat yang beza pada dia dan huruf yang seterusnya apakah sifat beza pada dia. Okey, tuan-puan, nyatakan perbezaan sifat huruf yang terdapat pada ain dan ghin. Ain dan ghin. Okey, ain ada apa? Ain ada tawassut, ada istifal. Ghin, rakhawah, isti'la. Kena jawab gitu. Kena sebut huruf dulu je ya. Kena sebut huruf, lepas tu apakah perbezaan sifat pada dia. Maknanya perbezaannya dua lah kan? Dua sifat tu lah. Ya? Tulis yang beza aje lah sebab Ustaz tanya beza. Yang sama jangan tulis. Ustaz kalau tulis sama macam mana? Tak ada markah. Okey tuan, yang terakhir. Nyatakan secara ringkas semua sifat huruf tunggal beserta makna dan hurufnya sekali. Yang ni senang tuan-puan. Yang ni tuan-puan salin kopi bulat-bulat daripada nota Ustaz yang ni. Ni. Semua sifat tunggal ni maknanya pun ada, hurufnya pun ada. Puan-puan kopi belaka. Okey tuan-puan, rasanya boleh jawab tak soalan macam ni minggu depan? InsyaAllah mudah-mudahan ya. Dan saya doakan mudah-mudahan puan-puan lulus dengan cemerlang lah. Kalau boleh minggu depan Ustaz nak tengok lah semua para pelajar saya ni dapat markah penuh 30/30. InsyaAllah, amin. Setakat ni dah lebih 30 tahun saya ngajar Quran ni, belum ada mana-mana kelas yang pelajarnya semua dapat markah penuh. Belum ada. Saya harap kelas tuan-puan dah memecahkan rekod. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, sebelum kita bersurai ada sedikit masa lagi, mari kita baca Quran. Saya rasa kita nak habiskan sikit lagi lah surah Al-Ma'idah kita pada Quran jilid yang kedua kita ni. Okey tuan-puan ya. Minggu depan pastikan semua para pelajar datang on time. Kalau boleh pukul 9 ataupun sebelum pukul 9. Pukul 9 tepat Ustaz mulakan kelas ataupun ujian kita. Dan pastikan para pelajar yang belum membayar yuran ujian RM10, tolong bayar dekat admin dah pada minggu ini supaya puan-puan boleh menduduki ujian pada minggu depan. Okey, hari ini kita sambung ayat 69 tak silap Ustaz. Betul ke? Ayat 70. Okey, kita habiskan sikit ya. Surah Al-Ma'idah ni nanti minggu depan kita baca Quran jilid 3 selalu. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69 surah Al-Ma'idah muka surat 132 juzuk yang ke-6. Ayat 70 minta maaf. Laqad akhadna muka surat 132 ayat 70 ya. Surah Al-Ma'idah. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna
وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ثم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا Okey, nampak tak? Fitnatun. Nampak? Ada huruf ta. Nyatakan sifat pertama pada ta. Hams. Terima kasih. Puan-puan nak jawab soalan ustaz ni kena rujuk, refer kepada nota ini. Ya. Sambung. Thumma taballahu alaihim. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Okey, nampak tak ya'malun? Ada huruf ain. Okey, nyatakan sifat pertama pada ain. Nyatakan sifat pertama pada ain. Jah, pandai. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. مسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة Okey, tuan-puan nampak tak? Faqad harrama. Nampak? Nampak huruf dal? Okey, apakah sifat tunggal pada dia? Kalau boleh jawab detail. Qalqalah sugra. Sebut? Iya, jawab detail. Baru dapat markah penuh. Sambung. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar.
وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. Okey, dengar tak ada hid kat ujung tadi kan? Apakah sifat tunggal pada dia? Qalqalah kubra. Kena sebut qalqalah kubra. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق berhenti.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل berhenti وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي Ingat, bila berhenti wan nabi tadi tu jangan panjang. Dia tak layak jadi apa-apa hukumat. Sebaliknya kita beratkan sedikit bacaan pada ia bersabdu ya. Wa ma unzila ilaihim attakhaduhum awliya. اتخذوهم أولياء berhenti ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selama hampir 4 semester puan-puan berjaya menamatkan bacaan sampailah habis Quran jilid yang kedua kita. Jadi minggu depan kita teruskan dengan jilid yang ketiga ya. Quran warna biru tahu minggu depan ya. Dah sampailah habis kita belajar Quran nanti insya-Allah. Tuan-puan terima kasih banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan minggu depan dapat datang ya on time pukul 9 kita ada ujian dan sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya dalam minggu ni boleh tanya dengan ustaz. WhatsApp saya secara personal ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw